Okey, seterusnya kita lihat penyerahan Sabah kepada British. Seperti di Sarawak, pentadbiran British Military Association telah diperkenalkan di Sabah selepas Jepun menyerah kalah. Pada tahun tarikh 28 September 1945, Kota Kinabalu dibebaskan oleh kawalan Jepun seperti di Tanah Melayu. Oleh itu, sama juga BMA telah diperkenalkan untuk mengembalikan keamanan dan ketenteraman negeri. Okey, di Sarawak telah diperintah oleh keluarga Brooke, manakala di Sabah dikuasai oleh satu syarikat yang dikenali sebagai Syarikat Borneo Utara British. Sepatutnya SBUB ni telah kita belajar pada tahun lepas tapi tak sempat. Kita nak fokus kepada tingkatan 4. Jadi cikgu telah skip subjek ni. Jadi Syarikat Borneo Utara British telah menguasai Sabah dan SBUB pada tahun 1946 telah menyerahkan Sabah kepada British. Oleh itu, Sabah telah menjadi tanah jajahan British. Manakala pentadbiran negeri akan ditadbir oleh Gubernur sebagai ketua kerajaan, manakala Gubernur British pertama yang telah sebagai pentadbir negeri adalah Sir Edward Twining. Okey, di sini kita melihat terdapat 3 faktor penyerahan Sabah kepada British. Yang pertama adalah memenuhi kepentingan British. Perdana Menteri Britain Clement Attlee sedang menyelesaikan pemberian kemerdekaan kepada Sri Lanka, India dan Burma. Oleh itu, Sabah dilihat sebagai potensi untuk menggantikan tanah jajahan tersebut kerana berupaya membekalkan sumber bahan mentah dan kawasan pasaran bagi barangan British. Yang kedua, ni apa yang cikgu diterangkan. Sri Lanka, India dan Burma adalah di bawah jajahan British. Selepas British memberi kemerdekaan kepada penduduk, mereka tiada tempat untuk dijadikan sumber bahan mentah. Jadi mereka menjadikan Sabah sebagai tempat untuk menggantikan Sri Lanka dan India dan Burma sebagai tempat untuk sumber bahan mentah. Seterusnya adalah meneruskan dasar British dalam hubungan luar. Semasa SBUB, Sabah menjadi negeri naungan British. British menguasai hubungan luar negeri dan pertahanan Sabah. Keadaan ini mendorong SBUB membuat penyerahan kepada British. Yang ketiga adalah sama seperti keluarga Brooke disebabkan oleh masalah kewangan. Sebelum meninggalkan Sabah, Jepun telah memusnahkan Jesselton, Kudat Sandakan dan memerlukan banyak kos yang besar. Dan SBUB ini tidak mampu untuk membangunkan Sabah dan mereka terpaksa menyerahkan SBUB kerana kekurangan dana. Seterusnya kita lihat reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah. Penyerahan Sabah pada tarikh 15 Julai 1946 tidak mendapat penentangan dari rakyat tempatan disebabkan oleh perkara-perkara berikut. Yang pertama adalah British menindas kegiatan berpersatuan. Penduduk Sabah yang terdiri daripada pelbagai kaum sukar untuk mengumpulkan pemimpin-pemimpin untuk membuat perhimpunan. Walau bagaimanapun terdapat persatuan seperti Persaudaraan Sahabat Pena Sabah, PASPAS, Persatuan Kebangsaan Melayu di Sabah, Barisan Pemuda Sabah. Pada awal organisasi ditubuhkan untuk membaiki ekonomi dan politik Bumiputera. Kemudian pemimpin persatuan bergiat aktif membangkitkan kesedaran berpolitik. Walau bagaimanapun, British khawatir terhadap pemimpin ini dan telah menggugat kedudukan mereka. Dan British berjaya melumpuhkan persatuan-persatuan ini dengan menawarkan pangkat kepada ahli. Kesannya, selepas dia memberi
melumpuhkan secara halus, persatuan ini lemah kerana masalah kewangan dan kekurangan kepimpinan yang berkebolehan. Yang kedua adalah menghadkan peluang dalam pentadbiran. British menghadkan peluang dalam pentadbiran menyebabkan penduduk Sabah kurang berpengalaman dalam birokrasi barat. Itu adalah faktor yang kedua. Yang terakhir adalah kepentingan sosioekonomi penduduk tempatan. Mereka tidak menentang penyerahan Sabah dan Sabah kepada British disebabkan oleh penyerahan Sabah dianggap peluang kepada penduduk tempatan untuk melibatkan diri dalam pentadbiran. Yang kedua dapat memajukan perniagaan. Yang kedua adalah jaringan perdagangan yang lebih luas. Yang keempat, membangun Sabah selepas perang. Penduduk enggan melibatkan diri dalam aktiviti penentangan Sabah kepada British. Yang seterusnya adalah penduduk Sabah tidak memahami tujuan penyerahan. Ini pun ada. Yang seterusnya adalah dasar British yang menindas kesedaran nasionalisme di kalangan anak watan. Seterusnya adalah kebangkitan nasional berlaku apabila British memperkenalkan langkah ke arah kerajaan sendiri di Sabah. Yang cikgu boleh terangkan, penentangan di Sabah tidaklah se-advance seperti penentangan Sarawak kerana mereka tidak sedar bahawa penyerahan ini memberi banyak kesan. Yang pertama, mereka boleh lihat SBUB ini sama seperti British. Cuma SBU ni adalah sebuah syarikat yang menguasai Sabah, manakala British ini adalah sebuah negara. Negara semestinya lebih banyak dana dan dapat membangunkan Sabah dengan lebih baik. Okey, sekian itu saja untuk part 4. Sekian, terima kasih.